Di tengah-tengahnya, sebuah helikopter tiba-tiba terhempas ke tanah, menyebabkan semua penduduk tempatan melarikan diri dalam keadaan panik. Sekumpulan askar Amerika membimbing penduduk tempatan keluar dari bandar ketika mereka mengambil kedudukan untuk mencari penyerang. Hanya 2 askar tiba-tiba hilang dalam kepulan asap. Kumpulan itu segera melepaskan tembakan ke arah musuh yang tidak kelihatan, tetapi apabila pemimpin itu berpaling, dia melihat sesuatu meletup. Pelepasan menyebabkan dia terbang dan mengetuk dia keluar. Beberapa ketika kemudian, askar itu bangun di dalam sel penjara tanpa ingatan di mana dia berada, bagaimana dia sampai ke sana, malah namanya. Terdapat luka serius di lengannya, balai polis rosak, dan kuasa tidak berfungsi. Terdesak untuk mendapatkan jawapan, dia melihat sekeliling dan menemui bata longgar di dinding, jadi dia melepaskannya untuk melihat keluar, hanya untuk menemui sebuah helikopter terhempas ke tanah dan kawasan itu dalam keadaan huru-hara. Dia mula menjerit meminta tolong, tetapi ini menyebabkan banduan di sel sebelah memarahinya kerana membuat bising akan menyebabkan mereka terbunuh. Namanya Nadia dan dia seorang doktor Perancis yang telah bekerja di Hospital Bantuan Asing selama lebih kurang 2 tahun. Memandangkan bunyi hentakan yang kuat di luar menyebabkan bangunan itu mula bergegar dan alur keluar kuasa menyala, Nadia menjelaskan seluruh planet telah diceroboh oleh makhluk asing seperti mesin. Kerana ketakutan, lelaki itu mula menjerit meminta tolong melalui lubang itu sekali lagi, tidak mengendahkan amaran Nadia. Malangnya dia betul dan tidak lama kemudian sekumpulan lelaki memasuki balai polis mencari masalah. Selepas membunuh tebusan yang mereka bawa, mereka ingat bahawa ada ganjaran istimewa untuk menangkap orang Amerika, tetapi Nadia tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Orang Amerika itu mendedahkan dia boleh bertutur dalam bahasa mereka dan cuba berunding, tetapi mereka hanya ketawa sambil melepaskannya. Askar itu segera mula melawan ketua kumpulan, bertukar beberapa pukulan sebelum mereka akhirnya jatuh melalui tingkap. Sementara itu, 2 lagi Samsung masuk ke dalam sel Nadia, tetapi dia dengan cepat mempertahankan dirinya dengan serpihan kaca dan mengambil pistol Samsung itu untuk menembaknya. Lelaki yang satu lagi itu melawan lebih keras dan menolaknya ke dinding, tetapi Nadia menemui satu lagi bata longgar dan memukulnya, kemudian dia mengambil senjatanya dan menembaknya juga. Pada masa yang sama di luar, tentera Amerika itu juga mencuri senjata dan menembak ketua. Seorang lagi Samsung mengekorinya dengan tasa, tetapi yang mengejutkan warga Amerika itu, dia dapat menangkapnya dan menghantar semula renjatan elektrik kepada lelaki itu, menyebabkan dia mati. Sebelum dia boleh menerima idea mempunyai kuasa, dia menoleh dan melihat robot makhluk asing mengejarnya. Perkara inilah yang menyebabkan bunyi hentakan dan saiznya yang besar amat menakutkan. Ketika orang ramai melarikan diri dalam keadaan panik, askar Amerika itu bergegas untuk bersembunyi di dalam kereta yang rosak namun robot itu masih berjaya mengimbasnya dari jauh, namun ia hanya pergi tanpa berbuat apa-apa. Selepas itu, askar Amerika masuk semula ke dalam mencari Nadia, yang melihat perkataan "Bo" pada lengan bajunya dan memutuskan untuk memanggilnya begitu. Selepas mereka mengambil beberapa senjata daripada Samsung, Bo membalut luka di lengannya dan mereka meninggalkan stesen, melihat lebih banyak mayat dalam perjalanan keluar. Bo mahu sampai ke pangkalan tentera AS, tetapi Nadia fikir ia tidak berguna. Semua orang mungkin sudah mati dan mereka tidak akan dapat menghubungi sesiapa untuk mendapatkan bantuan kerana 8 hari lalu setiap satelit jatuh dari langit. Terlalu berbahaya untuk bersendirian di jalan raya, tetapi Bo tidak mahu tinggal dan berbuat apa-apa, dia mahu melawan. Akhirnya Nadia terima untuk pergi bersamanya. Mereka mengumpulkan semua air dan makanan yang mereka temui, melakukan yang terbaik untuk mengabaikan mayat yang bergelimpangan, dan mereka berlepas dengan kereta yang dicuri. Bo kadangkala dapat melihat ingatan tentang pergaduhan dalam fikirannya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Semasa mereka memandu di jalan raya, Nadia menjelaskan dia boleh bertarung kerana dia pernah menjadi doktor untuk tentera, jadi dia juga menerima latihan. Tiba-tiba beberapa butir peluru menembusi tingkap kereta dan mereka terpaksa berhenti, hanya untuk mendapati ia dikelilingi oleh askar kenyah. Nadia cuba berunding dengan mengatakan dia seorang doktor yang meminta laluan dan Bo adalah pengiringnya, dia juga menawarkan mereka air. Semasa mereka berhujah, salah seorang askar melihat tatu bulatan Bo dan panik, mendakwa bahawa kedua-duanya datang dari hidangan. Bo mengambil kesempatan daripada gangguan untuk menangkap lelaki itu dan mengambil senjatanya, menggunakannya untuk menembak beberapa askar sebelum menuntut untuk mengetahui tentang tatunya.
Seorang askar menjelaskan bahawa terdapat stesen radar Amerika yang dikawal ketat berhampiran sempadan barat yang menggunakan simbol yang sama. Dia juga mengatakan bahawa mereka menyerang kedua-duanya kerana dipercayai bahawa hidangan Amerika menyebabkan drone menyerang bumi kerana mereka adalah satu-satunya perkara yang masih ada berdiri. Kemudian seorang askar yang lain cuba menyerang Bo sekali lagi, tetapi dia cepat mempertahankan dirinya namun tidak menembak kerana satu lagi kilatan ingatan mengganggunya. Selepas itu, Bo dan Nadia menaiki jeep askar dan kembali ke jalan raya untuk mencari stesen radar. Bo menanggalkan pembalutnya dan perasan lukanya berbentuk seperti anak panah yang menghala ke pinggan, jadi pergi ke stesen nampaknya idea yang tepat. Seketika kemudian mereka menjumpai papan tanda bahaya di hadapan sebuah bandar, tetapi tiada jalan lain untuk mereka lalui. Semasa mereka memandu melalui bandar, mereka mendapati jalan itu ditutup dengan kabel elektrik yang longgar, yang boleh menjadi sangat berbahaya. Bagaimanapun mereka tidak boleh berundur kerana ketika itu sebuah robot muncul di belakang mereka. Mereka tidak mempunyai pilihan selain memandu melalui kabel ketika robot mengejar mereka dan melepaskan tembakan, menyebabkan jeep itu akhirnya berhenti berfungsi. Kedua-duanya meninggalkan kereta dan melarikan diri dengan berjalan kaki untuk bersembunyi di sebalik beberapa serpihan lama, tetapi ini menyebabkan robot itu mengejar seorang lelaki dan anak perempuannya. Robot itu segera membunuh lelaki itu betul-betul di hadapan anak perempuannya, jadi Nadia menembak pistolnya untuk menyelamatkan gadis itu, tetapi apabila robot itu berpaling ke arah mereka, atas sebab tertentu ia tidak menyerang mereka. Ia akhirnya membunuh gadis itu dan pergi. Apabila malam tiba, kedua-duanya membuat kem dan Nadia berkongsi bahawa keluarganya mati semasa serangan makhluk asing. Tiba-tiba sekumpulan jet pejuang terbang dan Bo gembira melihat orang masih bertempur. Keesokan paginya, mereka perlu kembali ke jalan raya dengan berjalan kaki. Mereka berjalan sejauh beberapa batu, menemui haiwan yang indah tetapi juga banyak kemusnahan dan badan. Akhirnya mereka mendengar bunyi yang hampir terdengar seperti suara berbahasa Inggeris, tetapi apabila mereka mengikutinya, mereka mendapati rakaman yang ditetapkan oleh sekumpulan penduduk tempatan sebagai perangkap. Kedua-duanya tidak lama lagi dikelilingi dan ditangkap untuk dibawa ke bangunan yang musnah, di mana mereka dirantai dengan kereta yang rosak. Pada ketika itu dua orang lalu berhampiran mereka dengan basikal, dan di belakang mereka ada robot. Juga datang. Bo menyedari penduduk tempatan menggunakan mereka sebagai umpan untuk memburu robot. Apabila robot cukup dekat, pemburu mengaktifkan lombong yang meletup betul-betul di bawah robot sebelum mereka melepaskan tembakan seperti orang gila. Bagaimanapun robot itu nampaknya tidak mengalami sebarang kerosakan, jadi sebaliknya pemburu melemparkan rantai di sekelilingnya dan akhirnya menjatuhkannya dengan memukulnya dengan lonjakan elektrik. Malangnya lebih banyak robot terus datang dan melepaskan tembakan dengan pantas, membunuh kebanyakan pemburu dalam beberapa saat. Semasa pergaduhan berterusan di sekeliling mereka, Bo mencari cara yang menyakitkan untuk menanggalkan rantai mereka dan kedua-duanya bergegas untuk bersembunyi ketika penunggang motosikal menghalau mereka, menyebabkan robot mengejar mereka. Apabila musuh sudah cukup jauh, Bo dan Nadia kembali ke jalan raya. Semasa mereka menyeberangi jambatan, Bo melihat cahaya dan hampir melepaskan tembakan, tetapi ternyata seorang wartawan foto dengan kameranya. Namanya Stander, dan dia telah mengambil banyak gambar yang mendokumentasikan kedatangan makhluk asing itu. Dia melihat kapal angkasa membawa orang pergi dan dia cedera dalam proses itu, tetapi dia tidak fikir dia akan berjaya. Stander menunjukkan kepada kedua-duanya semua gambar yang diambilnya, termasuk bukti bahawa makhluk asing itu menggunakan kuasa elektrik bumi dan tembakan kuat seorang kanak-kanak yang membaling batu ke arah robot. Tiba-tiba mereka mendengar letupan berhampiran, dan walaupun Stander tidak mahu diselamatkan, Bo dan Nadia membawanya pergi. Mereka berjaya mencari bangunan untuk bersembunyi dan sementara mereka menunggu, Stander melihat tatu Bo. Dia mengenalinya dan menunjukkan kepadanya gambar stesen radar, jadi dia cuba membuat perjanjian, dia akan memberi mereka kamera jika mereka mengeluarkannya daripada kesengsaraannya. Bo terus mendapat ingatan tentang kematian seseorang dan enggan membunuh orang yang tidak bersalah, jadi Stander mula menjerit dan membaling objek dengan sengaja untuk menarik perhatian robot. Melihat tiada pilihan lain untuk terus hidup, Nadia terus mencekik Stander sehingga mati. Selepas itu, kedua-dua mereka kembali ke jalan raya, tetapi kali ini, mereka menggunakan gambar-gambar itu sebagai petunjuk untuk mengetahui cara paling terus ke stesen radar.
Semasa mereka terus berjalan berbatu-batu, Bo mendapat ingatan sekali-sekala, tetapi ia tidak mencukupi untuk memahami apa-apa. Apabila mereka tiba di bandar terbiar yang lain, kamera kehabisan bateri, jadi mereka mencuri kereta lain untuk meneruskan perjalanan. Beberapa jam kemudian di tengah jalan, kedua-duanya mendengar bunyi aneh di radio kereta dan berhenti untuk menyiasat, menemui robot yang musnah berdekatan. Seronok melihat mereka boleh dikalahkan, tetapi Bo masih tertanya-tanya apakah kelemahan mereka. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi hentakan dan melihat asap berhampiran, jadi mereka melompat semula ke dalam kereta untuk melarikan diri. Pada ketika itu beratus-ratus robot muncul di belakang mereka dan mula mengejar mereka dengan tembakan terbuka, jadi kedua-duanya meninggalkan kereta dan berlari untuk bersembunyi di dalam sebuah rumah. Mereka turun ke ruang bawah tanah dan berpaut antara satu sama lain dalam ketakutan, tetapi sebelum mereka boleh berkongsi ciuman, bom-bom tiba-tiba mula terbang ke atas. Kapal angkasa asing itu mula menghisap pasangan itu juga, tetapi hanya dalam beberapa saat, Bo dijatuhkan ke tanah dan hanya Nadia dibawa pergi. Kenangan terlintas di fikirannya sebelum dia jatuh dan tidak sedarkan diri. Kemudian apabila Bo tersedar, dia mendapati kakinya cedera. Selepas mengeluarkan serpihan dari luka, dia tidak mempunyai pilihan selain meneruskan perjalanannya sendirian, berjalan perlahan dan lemah. Kerana keadaan kakinya, akhirnya dia berjaya ke stesen radar, tetapi dia kecewa apabila mendapati segala-galanya telah dimusnahkan oleh makhluk asing, termasuk hidangan itu. Selepas perasan coretan di dinding itu segar, dia memutuskan untuk mencari orang di belakangnya dan terserempak dengan bandar lain. Sebaik sahaja dia sampai ke jalan raya, dia mendapati sekumpulan orang melarikan diri dari robot dan dia terkejut melihat kumpulan ini mempunyai peranti khas yang membolehkan mereka mengalahkan musuh mereka. Pada masa itu dua robot muncul di hadapannya, tetapi yang ini adalah model yang berbeza. Mereka mendekatinya dan mengimbasnya tetapi pergi tanpa berbuat apa-apa. Ini mencetuskan kenangan yang betul dalam fikiran Bo, dan dia ingat menembak roket ke arah robot. Seorang rakan sepasukannya cedera parah dalam proses itu, jadi Bo terpaksa mengeluarkannya daripada kesengsaraannya. Kenangan yang tiba-tiba itu menyebabkan Bo pengsan. Beberapa ketika kemudian, dia tersedar dan mendapati dia telah diselamatkan oleh penduduk tempatan dan dibawa ke tempat perlindungan. Selepas doktor merawat kecederaan kakinya, Bo bertemu dengan penyelamatnya Kara dan Juma dan memberitahu mereka kisahnya. Juma menjelaskan Nadia tidak akan kembali kerana kapal-kapal itu tidak pernah mengembalikan orang yang mereka ambil, dan Kara tertanya-tanya mengapa makhluk asing itu mengambil Nadia tetapi bukan Bo. Terdesak untuk mendapatkan jawapan, mereka membawa Bo bertemu dengan seorang jurutera bernama Roderick, yang telah membina peranti EMP yang boleh menjatuhkan robot dan kini sedang mengusahakan yang lebih besar. Rancangannya adalah untuk meletupkan yang ini betul-betul di bawah kapal angkasa asing, yang diharapkan akan menjatuhkan sistem mereka dan membunuh semua robot pada masa yang sama. Bagaimanapun mereka tidak dapat mendekati kapal itu kerana ia hanya muncul apabila terdapat orang ramai dan robot mengelilinginya. Tiba-tiba Roderick mendapat mesej daripada pengawal di luar, yang memberitahu mereka terdapat beratus-ratus robot menghampiri bandar mereka. Juma tertanya-tanya jika mereka dikesan, dan gabungan kata-katanya serta lukisan makhluk asing Roderick mencetuskan ingatan penting dalam Bo. Pada hari itu apabila dia bersama pasukannya dan mereka melihat letupan itu, robot menangkapnya dan memasukkan beberapa kabel ke dalam mulutnya yang menanamkan penjejak di tulang belakangnya. Sebelum dia pengsan, Bo membuat anak panah di lengannya. Sejak itu robot-robot itu telah mengikutinya untuk mencari lebih ramai manusia dan tempat persembunyian. Kara segera mengancam untuk membunuhnya untuk melindungi orangnya, tetapi Bo mempunyai idea yang lebih baik, mereka boleh menggunakannya untuk menarik kapal dan akhirnya menggunakan peranti Roderick. Kumpulan itu segera membuat rancangan untuk mencari tempat penculikan biasa kapal itu, dan semasa mereka bersiap sedia, Bo fikir dia melihat Nadia sekali lagi. Malangnya ia hanya seorang wanita yang kelihatan seperti dia. Setelah pasukan itu bersenjata, mereka membawa peranti itu melalui terowong untuk sampai ke pusat bandar dengan selamat. Malangnya sebaik sahaja mereka keluar, mereka secara tidak sengaja mencetuskan bom tersembunyi yang membunuh beberapa daripada mereka. Pada ketika itu mereka melihat kapal angkasa terbang ke arah bertentangan jadi mereka memasuki semula terowong untuk mengikutinya ketika robot besar melepaskan tembakan ke arah mereka. Ia membunuh dua lagi ahli pasukan, tetapi ia tidak mampu mengikuti mereka kerana saiznya.
Selepas mereka berjalan sebentar, malangnya mereka terserempak dengan robot yang lebih kecil, yang dengan pantas melepaskan tembakan dan kara cedera dalam proses itu. Pasukan itu berjaya menembak jatuh robot itu sebelum mereka boleh membunuh sesiapa sahaja, tetapi mereka dapat mendengar lebih banyak yang datang, jadi kara menyuruh mereka pergi sementara dia tinggal bersama bom tangan untuk memberi mereka masa. Kumpulan itu melarikan diri dengan peranti itu dan apabila lebih banyak robot muncul, kara mati kerana dia menghalang mereka dengan letupan besar. Sementara itu di tempat perlindungan, Juma dan seorang doktor cuba membantu orang ramai berpindah, tetapi drone yang lebih kecil telah sampai ke kawasan ini juga. Doktor tidak lama kemudian terbunuh, tetapi Juma berjaya berlari dengan cukup pantas untuk kembali kepada rakyatnya. Semasa mereka cuba mempercepatkan pemindahan, mereka mendapati robot sedang masuk ke dalam melalui lubang angin, jadi mereka bersiap sedia untuk melawan. Sebaik sahaja robot itu keluar, penduduk tempatan mengepungnya dan menyerangnya tanpa belas kasihan. Kembali ke pasukan, mereka mendapati sekumpulan robot mengumpulkan orang untuk kapal angkasa yang akan datang. Bo membaling salah satu bom tangan EMP Roderick ke salah satu robot untuk memusnahkannya, dan gangguan ini membolehkan orang ramai mula melarikan diri. Bagaimanapun robot itu cuba mengejar mereka dan melepaskan tembakan, menyebabkan bateri peranti EMP Roderick rosak. Semasa Roderick cuba membaikinya tetapi sia-sia, Bo mengingati gambar itu dan membaling batu ke arah robot untuk mengalih perhatian mereka, tetapi mereka hanya memandangnya sekilas sebelum menyerang orang lagi. Kemudian Bo ingat bahawa penjejak telah memberinya reaksi terhadap kuasa elektrik robot dan mendapat idea. Dia menyentuh robot yang terjatuh dengan satu tangan dan peranti dengan tangan yang lain untuk memindahkan kuasa, yang menyebabkan dia mengalami kesakitan yang teruk tetapi juga berjaya menghidupkan peranti itu. Letupan EMP serta-merta berbunyi, tidak mencederakan sesiapa tetapi menjatuhkan semua robot dalam beberapa saat, termasuk yang berada di tempat perlindungan. Apabila kuasa terputus di seluruh kawasan, kapal angkasa itu juga mula jatuh dan akhirnya terhempas di bumi dalam satu lagi letupan besar. Semasa orang di sekeliling mereka menyedari perang melawan makhluk asing akhirnya berakhir, Roderick memeriksa Bo, yang akhirnya mendapat kembali ingatannya. Bagaimanapun dia memutuskan untuk mengekalkan namanya sebagai Bo.